Dan seterusnya, saya akan membentangkan tentang isu rasuah, iaitu isu yang pertama, isu rasuah yang sering kali juga kita dengar di media massa tentang isu rasuah ini. Okey. Dan saya akan bahagikan kepada 4 poin. Yang pertama iaitu definisi rasuah, yang kedua jenis dan elemen rasuah, yang ketiga peraturan dan Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, dan yang keempat keratan akhbar, iaitu isu-isu semasa yang berlaku di sekeliling kita masa kini. Okey. Yang pertama, definisi. Kita masuk kepada definisi. Definisi rasuah ialah apa? Apa yang dimaksudkan dengan definisi rasuah? Okay. Definisi rasuah ni ialah penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan untuk diri seseorang kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasminya. Sebagai contoh, beliau ingin menutup kesalahan, membuat kesalahan yang besar, dan beliau ingin menutup kesalahan tersebut dengan memberi rasuah kepada orang atasan agar kesalahan dia itu dihapuskan. Sebagai contoh, satu. Okey, Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009, istilah rasuah ini disebut sebagai suapan. Okey. Poin yang kedua iaitu jenis dan elemen rasuah. Jenis dan elemen rasuah. Okey, kita masuk dahulu kepada jenis-jenis rasuah. Terdapat 8 jenis rasuah. Yang pertama, hadiah. Rasuah yang berbentuk hadiah. Yang kedua, wang. Wang tunai yang lumayan semestinya. Okey, yang ketiga, bonus. Okay. Bonus ialah salah satu rasuah jika tidak digunakan dengan cara yang betul. Okay. Yang keempat, undi. Undi siapa yang lagi lebih layak untuk menerima rasuah tersebut. Yang kelima, perkhidmatan. Dari segi perkhidmatan pekerjaan seseorang, itu kalau diberi suapan dipanggil rasuah. Yang keenam, jawatan. Jawatan maksudnya di sini jika ia ingin memiliki jawatan yang tinggi, misalnya jawatan yang tinggi iaitu jawatan ketua contohnya, tetapi tidak diberi peluang dan cara yang untuk dia menjadi ketua dengan cara memberi suapan kepada orang-orang bawahan bahawa mengundi dia. Undi seseorang tu sebagai untuk dia memiliki jawatan yang lebih tinggi, atau dia membayar seseorang untuk dilantik kepada jawatan yang lebih tinggi. Okey, itu jawatan. Yang ketujuh iaitu upah. Seringkali kita dengar upah ini bila dia ingin menutup kesalahan, itulah berbentuk upah. Tak kisahlah upah tu daripada segi bentuk barangan ataupun wang tadi. Okay, yang terakhir iaitu yang ke-8 ialah diskaun. Okay, diskaun misalnya denda. Dan dia ingin membayar denda tetapi dengan harga yang lebih sedikit murah dan meminta diskaun yang dengan cara yang salah. Sepatutnya diskaun yang tidak boleh diminta bukan kerelaan tujuan antara satu sama lain, dan meminta diskaun dengan membayar suapan tadi, iaitu rasuah. Okey, itu adalah jenis rasuah. Okey, kita lihat pula elemen rasuah. Elemen rasuah terdapat 5 elemen rasuah. Siapa yang perlu ada dalam elemen-elemen rasuah ni, iaitu apa? Pertama, mestilah perlu ada pemberi rasuah. Pemberi rasuah yang pertama. Yang kedua, rasuah ini mengharapkan balasan. Okey, balasan. Okey.
Balasan maksudnya bila dia diberikan sesuatu ganjaran dan orang yang memberi tersebut akan mendapat balasan. Balasan berbentuk rasuah itulah tadi suapan tu. Okay, itu kedua. Ketiga, penerima. Bila ada pemberi, semestinya perlu ada penerima rasuah. Okay. Yang memberi rasuah dan yang menerima rasuah. Yang ketiga, elemennya menerima rasuah. Okay. Yang keempat, niat jahat. Okay. Orang yang rasuah ini, orang yang merasuah ini mestilah mempunyai niat yang jahat. Okay. Lainlah kalau kita, lain langsung kalau dia rasuah dengan niat yang baik. Tidak betul. Jadi rasuah ni adalah perkara yang negatif. Perkara yang negatif yang perlu dihindarkan sebab dia mempunyai niat yang jahat. Okey, elemen yang kelima yang terakhir adalah suapan. Sudah ada pemberi, sudah ada balasan, penerima, niat jahat dan mestilah ada tujuan utama sekali suapan itu, iaitu rasuah tersebut. Okay, itu ialah faktor utamanya. Suapan. Elemen-elemen utama yang paling utama sekali suapan. Okey. Itu antaranya jenis dan elemen rasuah. Kita masuk pula kepada peraturan dan Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Okey. Peraturan pegawai awam yang melakukan kelakuan dan tata tertib 1993. Okey, kita bahagi kepada tiga perkara. Perkara 4.4 iaitu membelangkangkan tugas demi kepentingan diri. Perkara 4(I)(2) berkelakuan yang menimbulkan syak yang tidak munasabah, yang telah menggunakan kedudukan awamnya bagi faedahnya sendiri. Ini kita lihat daripada sektor awam, sektor perkhidmatan awam, daripada kalangan pekerja-pekerja yang berkhidmat di bawah perkhidmatan awam. Okey. Berkelakuan yang menimbulkan syak. Itu dinilai oleh sekeliling lah. Okey. Perkara yang ketiga iaitu perkara 8(1)(a), iaitu seorang pegawai awam tidak boleh memberi atau menerima apa-apa jua hadiah jika penerimaan atau pemberian itu mempunyai kaitan dengan pelaksanaan tugas pegawai tersebut. Dilarang sama sekali pegawai awam untuk menerima apa-apa jua hadiah daripada sesiapa sahaja dalam sektor perkhidmatan dan tugas pegawai awam tersebut. Okey? Kerana itu dikira rasuah. Okey. Tidak boleh ada hadiah yang tersembunyi. Dan itu adalah peraturan pegawai awam kelakuan dan tata tertib 1993. Okey. Yang kedua, Akta 694 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009. Terdapat tiga akta. Pertama, kesalahan salah guna kuasa atau kedudukan oleh pegawai awam tersebut. Seksyen 16(a) dan Seksyen 17(a) Akta SPRM 2009. Okay, yang kedua, meminta dan menerima rasuah. Itu Akta Suruhanjaya di bawah pencegahan rasuah Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Dan yang ketiga, menawar dan memberi rasuah, iaitu Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009 Seksyen 17(b) Akta SPRM 2009. Itu antara tiga akta 694 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Okey, mari kita lihat keratan-keratan akhbar, iaitu isu-isu yang terdapat di media massa di sekeliling kita. Okey, yang pertamanya adalah isu guru wanita didakwa rasuah 3 orang polis.
Menurut berita harian 7 Januari 2021, terbaru lagi perkara ini di Shah Alam, seorang guru ini dia mengaku tidak bersalah kerana dia memberi atau semalam atau 6 pertuduhan memberi suapan wang tunai keseluruhannya 10,000 kepada 3 anggota polis berhubung tindakan ke atas pekerja asing. Okey. Bagi ke-6 pertuduhan ini, Norimi Hashim 40 didakwa memberikan suapan tersebut kepada anggota unit peronda Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Shah Alam, Sarjan Muhammad Syukur Mat Yusof, Pegawai Trafik Ibu Pejabat Polis Kontingen Selangor, Asisten Superintendent Muhammad Suwardi Mat Desa dan anggota bahagian siasatan dan penguasaan trafik IPD Shah Alam. Semua suapan itu sebagai dorongan supaya apa? Supaya ketiga-tiga anggota polis terbabit tidak mengambil tindakan ke atas beliau, ke atas pekerja asing yang tiada dokumen perjalanan diri yang sah. Okey, itu antara isu semasa yang pertama. Yang kedua adalah rasuah dalam pengurusan kewangan sekolah perlu dijauhi pengetua guru besar daripada Mary Yap. Mary Yap ini menerima di Sempurna, guru besar iaitu nama Mary Yap menyatakan bahawa rasuah ni dalam pengurusan kewangan sekolah perlu dijauhi oleh pengetua. Sebab itu di dalam pendidikan mempunyai kod etika dan perguruan, kan? Jadi pendidik perlu mematuhi kod etika dan perguruan tersebut dan menjauhi perkara yang bercanggah dengan kod etika perguruan, iaitu salah satunya ialah rasuah. Okey. Yang ketiga, bersuara terhadap rasuah di sekolah. Okey, di sekolah pun terdapat beberapa segelintir misalnya daripada kalangan guru yang menerima rasuah. Okey, menurut penyokong dinding harapan guru, saya pernah menghadapi situasi guru tidak hadir selama 3 bulan. Guru asal kami perlu mengambil cuti bersalin, namun guru yang sepatutnya mengganti tidak hadir dalam tempoh 3 bulan. Pada masa itu, saya bersekolah asrama penuh tingkatan 4. Akibat tindakan guru tersebut, semasa tingkatan 5, ilmu asas saya agak lemah dan saya memerlukan kelas tambahan 2. Okey, sekian. Itu sahaja daripada saya. Isu rasuah. Isu pertama iaitu isu rasuah. Dan seterusnya, isu yang kedua akan dikupaskan oleh sahabat saya berkenaan penderaan guru terhadap pelajar. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.